Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selain daripada dapat menjimatkan kos, rata-rata tanaman di dalam rumah mampu membantu untuk menghilangkan tekanan sekaligus membantu membersihkan udara secara semula jadi. Hari penonton-penonton wanita hari ini kembali bersama saya Sugita dan juga Fatin dalam siaran WHR Extra 5 Disember dan kami harapkan anda di rumah sedang menikmati hujung minggu anda bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang mempunyai aktiviti hujung minggu ini, bolehlah kongsikan apa yang anda sedang lakukan bersama dengan kami di laman Facebook kami. Kami pun nak tahu juga apa yang mereka buat hujung minggu. Betul, pasti ada dah merencanakan nak luangkan masa, nak masak apa atau ada aktiviti di luar rumah atau di dalam rumah yang mana kami akan kongsikan kejap lagi. Tapi apapun sahaja yang anda telah rancangkan untuk hari ini, pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan dan juga penjarakan fizikal. Kita cuti-cuti juga, rehat-rehat juga, tapi sentiasalah mengamalkan penjarakan fizikal dan juga pakai pelitup muka kalau anda keluar. Betul tu Fatin. Kalau tiada apa-apa urusan di luar, tidak perlulah kita keluar sebab kalau duduk rumah pun sebenarnya banyak sahaja aktiviti yang boleh dilakukan. Kalau tidak memasak, boleh berkebun. Kalau tidak berkebun, boleh orang kata buat colouring dengan anak-anak di rumah ataupun boleh sahaja mengecat rumah anda. Dah hujung tahun mungkin ada yang nak buat ubah suai rumah sedikit. Dan cakap mengenai ubah suai rumah, berkebun, aktiviti hujung minggu ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini iaitu tanaman dalam rumah. Tapi Fatin, sebelum kita nak kongsikan bersama dengan mereka apa yang istimewa hari ini, kita akan bersama dengan Kita nak bersama dengan dalam segmen tajaan, kita nak bersama dengan Nurul Atika Kamaruzaman selaku stokis Farihah Selangor. Maafkan saya, silakan. Kita di luar sana sering mengalami masalah tudung susah bentuk, susah iron ataupun mengambil masa yang lama untuk bersiap. Hari ini Kak Nurul nak bantu anda semua, terutama kepada penggemar tudung bawal. Cepat-cepat hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua penonton wanita hari ini. Anda bersama saya, Kak Nurul, stokis Farihah. Okey, hari ini Kak Nurul nak bawakan satu produk yang sangat-sangat membantu kaum wanita bersiap sepantas 1 minit. Hari ini juga Kak Nurul perkenalkan produk yang tengah meletup di pasaran kerana desain yang sangat eksklusif, mampu milik dan harga yang sangat murah. Okey, lagi satu produk ni menjimatkan masa ketika bersiap, material yang sangat ironless. Okey, kepada semua penonton wanita hari ini, anda sangat beruntung sebab Kak Nurul kat sini nak bantu anda di luar sana. Lebih-lebih lagi kepada suri rumah, wanita yang bekerja, yang ingin menjana pendapatan tambahan hanya bermula dengan dropship. Okey, walaupun ramai yang terkesan dengan isu pandemik sekarang, tapi dalam tim Ratu Farihah, kita dah buat jualan sehingga 7 angka sebulan. So, hari ini pada mulanya Kak Nurul ni hanyalah seorang suri rumah, tapi dengan Farihah Kak Nurul dah bantu lebih daripada 1,000 orang untuk jana income setiap bulan. Okey, jangan tunggu lagi, cepat-cepat join tim Ratu Farihah kerana kita seat yang sangat-sangat limited dan ada hadiah istimewa untuk 100 orang yang pertama. So jangan lupa cepat-cepat WhatsApp dan call nombor sekarang. So, joinlah tim Kak Nurul, tim Ratu Farihah. Anda bersama saya, Kak Nurul, dalam Wanita Cantik Berniaga. Jangan lupa join tim Kak Nurul sekarang. Okey, jadi cepat-cepat tau sebab kita ada design yang akan rilis coming soon. So, cepat-cepat join sebab dropship kami tempat yang sangat-sangat terhad. Okey, jangan lupa tau.
Aha, okey. Terima kasih Nurul Atikah Kamarul Zaman. Baik, sinonim dengan tema kita pada hari ini, tanaman dalam rumah. Fatin dan saya pun dah berbaju hijau hari ini kerana semangat ingin nak orang kata bersama-sama dengan pokok di hadapan di studio WHI Extra hari ini. Dan kami berharap anda di rumah pun cukup orang kata berminatlah dalam aspek orang kata berkebun, kehijauan ini. Dan Fatin macam mana? Fatin kalau suka berkebun? Saya suka berkebun tu mungkin belum masanya lagi sebab sibuk dan sebagainya. Tapi memang mak saya, kakak saya memang diorang minat berkebun. Tapi itulah kalau tempiasnya orang yang di sekeliling juga. Kadang-kadang kita pergi kat kebun, kawasan tu kita tengok macam tenang je. Kadang-kadang kita suka juga berkelah dekat-dekat dengan pokok kita kan. Berkelah dekat pokok Betul. Dekat dalam rumah lah ya, kawasan rumah tu. Okey. Dan saya dengar ada cabaran yang diberikan kepada Fatin. Itulah Sugi. Kita nak cakap sempena dengan topik kita hari ini. Producer kita ada bagi challenge dekat kita, tapi mungkin ini yang kita semua pun pernah buat. Sugi pun pernah buat, saya pernah buat, anak saya pun pernah buat. Ni hashtag apa challenge ni? Hashtag kejap lagi kita kongsikan. Okey. Saya tak tahulah kan dia menjadi atau tidak mengikut kalau yang pakar-pakar tu mungkin dia orang akan gelakkan saya. Tapi kalau anda tengok dekat skrin sekarang ni, itulah antara proses-proses yang mana 3 hari lalu bila saya dapat je tahu pasal challenge ni, saya terus tanya anak buah saya. Saya terus tengok Google. Dah lupa macam mana kan, sebab kita masa sekolah tu adalah buat dalam cawan, dalam botol sikit kan. Tapi itulah, ini saya nak kongsikan dengan nampak tu visual Fatin menanam taugenya. Wow, subur. Kalau kita nak tahu, paling mudah adalah kita nak buat tauge ni lah. Sebab dengan kacang hijau, dengan air bekas yang boleh kita ambil dekat dapur mak kita tu, siap. Lepas ni nak mulakan bisnes ke? Nak jual tauge? Kita tengok dulu dia punya sambutan dalam masak hari ni. So ini tauge Fatin. Tapi Fatin, takkan Sugi datang tangan kosong. Itulah saya baru nak cakap. Saya pun ada surprise juga untuk Fatin. Bukan Fatin seorang sahaja yang diberikan cabaran. Saya pun diberikan cabaran. Tapi jangan takut. Tauge saya mungkin nampak meriah dia punya. Tak sesubur awak punya. Saya punya baru nak orang kata nak berjinak-jinak ke macam mana ni? Saya rasa ni lagi cantik daripada saya punya. Okey, mungkin anda di rumah boleh kongsikan pendapat anda. Tauge mana menjadi pilihan anda? Hashtag Tauge Challenge. Tim hijau ke tim purple? Betul. Kalau saya bila nak mulakan penanaman tauge diberikan cabaran ni, saya first kali saya teringat eksperimen masa saya darjah 4 kalau tak silap betul. lah. Kita buat dalam bekas kecil, guna orang kata cotton pad, letak tauge, lepas tu bila tumbuh tu, wow, ini pun dalam masa 3 hari dah tumbuh macam ni. Tapi itulah, excited bila dapat lihat hasilnya, dapatlah sedikit motivasi untuk kembali orang kata bercucuk tanam lah. Sebab saya dulu bercucuk tanam suka sebab arwah nenek saya pun suka, mak saya suka, ayah saya suka. Tapi itulah nak tanya Fatin, kalau Fatin dalam menghasilkan satu bakul ni, berapa rasanya kos yang di sejujurnya kurang daripada RM10. Oh wow, tapi sebab Fatin guna kain felt ke macam mana? Ini sebab saya minta je, adik saya dia memang bahagian fabric. So saya tanya je, suruh kata kain ni sesuai untuk menggantikan towel Good Morning tu. So kita boleh gunakan, selain ni boleh gunakan kapas juga, tapi kecil lah. Kalau saya punya kos, saya kurang pasti sebab saya ambil je apa yang ada kat dapur tu, saya tak belilah sangat. Tak adalah guna kain felt ke apa, tapi guna tisu je untuk alas kat atas tu. And hasilnya sebegini. Cukup so ni nak masak apa nanti? Tak tahulah, mungkin nak buat lemak tauge. Kakak saya dah pesan dah untuk masak tocu lepas ni. Tapi itulah saya pun tak pasti sebenarnya yang ni dah boleh masak ke belum lagi. Belum kan? Boleh. Saya kira penonton dekat rumah dah mula komen ke apa. Tauge Fatin lagi best lah kalau buat kerabu. Tauge Sugi lagi best lah kalau masak ni. Apa pun kami mengharapkan ini menjadi sedikit inspirasi buat anda. Ini sedikit sahaja apa yang kami tunjukkan pada hari ini. Sebab ada banyak lagi yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Mungkin ada yang minat tanaman hidroponik, banyak ilmu yang ingin dikongsikan bersama dengan anda, bersama dengan tetamu kita di studio. Dan ada juga seorang tetamu kita yang minatnya, hobinya yang minat dalam tanaman ni menjadikan beliau suka mempunyai banyak tanaman dekat rumah. Daripada hobi sekarang dah jadi pendapatan tetap mereka. Banyak lagi yang akan kami kongsikan selepas ini, jadi anda jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini, kami nak berhenti rehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Kembali dalam WHI Extra, pastinya hari ini Extra yang akan kami bawakan dalam topik tanaman dalam rumah. Dan hari ini kita istimewa, Sugi, sebab kita ada dua tetamu yang mungkin nak kongsikan dari segi penjagaan, macam mana kita nak kekalkan orang kata tumbuhan tu dengan okey. Dan di sebelah Sugi kita ada Muhammad Farid Abdul Ghani daripada My Kebun Hydro. Terima kasih kerana bersama WHI Extra. Banyak yang ingin dikongsikan Cik Farid ya hari ini. Dan juga di sebelah saya Puan Nur Haslin Sulaiman dari Teratak Molek. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Okey, baik. Tapi sebelum itu, banyak yang ingin dikongsikan kedua-dua tetamu kita. Sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu sebuah laporan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Aktiviti bercucuk tanam di rumah menjadi kebiasaan buat sesetengah individu. Apatah lagi sejak Perintah Kawalan Pergerakan bermula Mac lalu. Ramai dalam kalangan masyarakat yang mula memupuk minat untuk melakukan aktiviti ini. Ada yang menjadikan aktiviti tanaman di rumah sebagai hobi di waktu lapang. Namun ada juga yang melihatnya sebagai satu sumber pendapatan hidup. Aktiviti menanam tanaman sendiri di rumah tidak memerlukan kos yang banyak. Malah, ia juga mudah untuk dilakukan dan tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. Selain daripada dapat menjimatkan kos, rata-rata tanaman di dalam rumah mampu membantu untuk menghilangkan tekanan sekaligus membantu membersihkan udara secara semula jadi. Bagi mereka yang lebih minat dengan tanaman berbentuk makanan pula, ia dapat dijadikan sebagai satu sumber makanan harian yang ternyata kualitinya jauh lebih segar dan bersih berbanding di pasaraya. Minat dalam bercucuk tanam di rumah sama ada sebagai hiasan maupun satu sumber makanan, ternyata kedua-duanya dapat memberi manfaat yang berguna selain dapat memupuk sikap untuk lebih berjimat cermat dalam berbelanja. Sejuk mata saya memandang di hadapan saya, semua hijau-hijau. Betul lah apa yang dikatakan dalam laporan itu tadi. Bila ada tanaman yang cukup hijau-hijau segar-segar dekat hadapan ni, boleh menenangkan kita. Dan kini kita bersama dengan Encik Muhammad Farid Abdul Ghani dari My Kebun Hydro. My Kebun Hydro, ya saya. Baik Encik Farid, bila kita cakap mengenai tanaman ataupun berkebun ni, ada orang rasa payah sebab dia kita perlu ada komitmen. Jaga pokok ni pun ada komitmen sebenarnya kan. Tapi mungkin Encik Farid boleh kongsikan jugalah, bila nak bercucuk tanam ataupun berkebun ni sebenarnya tak adalah susah sangat. Dan bila kita cakap mengenai cara penanaman secara hidroponik ni, ramai yang beranggap yang hidroponik ni kita tak guna tanah, kita guna larutan nutriennya saja. Dan tadi Encik Farid sempat berkata yang sebenarnya ada juga yang guna tanah. Mungkin boleh kongsikan sebenarnya tanaman hidroponik ni. Okey, tanaman hidroponik ni sebenarnya dia dah semakin popular lah semenjak PKP ni kan. Sebab kebanyakan orang dia tak ada ruang yang besar, tak ada tanah, tak ada laman yang besar. So hidroponik ni salah satu alternatif untuk dia bercucuk tanam. Sebab apa? Dia mudah, ringkas dan dia boleh start from barang-barang terbuang sajalah untuk kita mulakan. Okey, dan cakap mengenai hidroponik, Encik Farid ada membawakan orang kata set tanaman hidroponik. Jadi mungkin kita boleh ke depan nak tunjukkan apa yang istimewanya. Okey, tanaman set hidroponik ni kita ada dua jenis lah. Yang ni yang jenis yang untuk sayur daun, yang ni jenis yang dalam pasu. So dia boleh untuk yang lebih besar lah tanamannya, macam daun pandan, cekur. So sebenarnya tanaman ni tak limit kepada sayur daun je sebenarnya. Kita boleh guna herbs, buah-buah, sayur buah seperti sayur buah macam bendi ke cili pun boleh juga kita buat dalam ni. Okey, dan mungkin Encik Farid boleh kongsikan apa bezanya kita gunakan orang kata yang pasu yang kecil, yang pasu yang besar ni, yang ada mungkin medium-medium yang berbeza digunakan? Okey, medium ni sebagai sokongan untuk pokok-pokok itulah. So medium ni boleh dikatakan sponge ada, boleh gunakan kokopit, boleh gunakan pit moss. So bergantung kepada keperluan serta pokok itu sendiri. So apa yang saya ada depan ni menggunakan sponge lah. So sponge tu sangat murah aja. Dengan sponge saya boleh buat satu set untuk tanaman yang saya makan sendiri. Okey, sponge maksudnya sponge mana-mana macam biasa ke ada sponge yang special? Apa jenis sponge pun tak apa. Yang penting ada sponge saja untuk dia menyokong
pokok tu je. Okey, mungkin boleh tak kita angkat nak tunjuk yang menggunakan sponge hasil dia. Ini menggunakan sponge ya? Ya, ini guna sponge. Ni itu dah ada sponge. Okey, boleh kita keluarkan tunjuk kat mereka. Yes, ni dah Okey, dia lah. kalau yang macam ni dah berapa lama sejak Dia lebih kata ditanam? kurang usia dia lebih kurang dalam 7-8 hari. Okey. Baru je lagi ni. Okey, dan bila cakap mengenai medium itu sendiri, ada tak macam tanaman yang berlainan menggunakan medium yang berlainan? Sebab ada yang berkata ada jenis pokok ataupun tanaman yang tidak memerlukan medium. Yes, betul. Kalau macam medium yang saya suka ni, saya suka medium campuran sebenarnya. Sebab medium ni dia satu tu bukan yang terbaik, tapi bila campurkan yang lain-lain tu jadi medium yang terbaik. Sebagai contoh kita ambil sayur ni lah. Ni, daun pandan ni. Kan. Boleh kita angkat. Kita angkat akar dia tu. So dia punya dia medium dia mestilah kena boleh memegang air, poros, masuk poros dia tak boleh nak terap, tak boleh nak air tak boleh nak terendam lah dia punya air tu. So bila kita ada semua cukup ciri tu, so pokok boleh membesar dengan baik. Okey, baik. Yang ini ada campuran tanah. Betul? Tanah tapi dia sangat minimum. Saya campurkan 20% saja. Okey, itu mungkin sedikit yang perlu diajar oleh Encik Farid. Macam mana nak kita tahu berapa banyak tanah kita nak gunakan ataupun tak perlu gunakan tanah. Macam mana Encik Farid boleh ajar sedikit tak tips kepada penonton di rumah? Boleh. Tipsnya kita kena pastikan dia ada ciri dah. Kena pastikan tanah tu cukup poros, boleh memegang tanah, semua seluruh air lah tu. Dan kebiasaannya boleh dapat di local shop. Cakap dia saya nak tanah campuran, nanti dia akan bagi tahu. Banyak jenis yang ada. Semua dah ready pack, tinggal ambil bawa balik je. Dia tak perlu dah nak buat ni semua. Kalau kita nak buat mungkin kita nak beli kan banyak dicampur-campurkan kan. So kos dia dah tinggi. So kalau kita beli ready made untuk khas tu kita pakai lebih menjimatkan. Okey. Mungkin ini dah menjadi orang kata satu hobi bagi sesetengah orang. Tapi yang mungkin baru nak nak berjinak-jinak lah orang kata, nak mula macam saya ni, hari ini dapat motivasi, adalah dapat inspirasi sedikit. Ini menjadi tips yang berguna di mana macam mana nak tahu tanaman itu perlukan tanah ataupun tidak. Baik, kita nak tahu juga apa yang istimewa dekat depan fatin tu daripada teratai molek ya. Itulah Sugi, mendengar kepada penjelasan daripada Cik Farid, saya rasa terinspirasi. Balik ni saya nak tengok apa saya boleh buat. Dan hari ini kita nak dengar juga daripada Puan Haslin Sulaiman dari Teratak Molek. Ada sesuatu yang nak dikongsikan Puan Haslin? Mungkin kita boleh teruskan sama-sama kita sembang tu. Okey, ni sekarang biasalah macam Cik Farid tadi kata, bila PKP ni semua macam jadi viral. Betul, lagi-lagi PKP kan, orang duduk kat rumah, work from home. Walaupun sebenarnya tanaman dalam rumah ni bukan sesuatu yang pelik lah. Cuma bila sekarang dah viral, masing-masing pun dah mula nak mengumpul macam-macam jenis. Macam contoh, kadang-kadang macam kawan saya sendiri, dia nak mulakan pokok dalam rumah dia akan tanya, pokok jenis apa yang sesuai. Kadang-kadang tu diorang nak yang berwarna-warni, tapi kadang-kadang kita cadangkan untuk pemula gunakan macam pokok money plant dululah. Money plant ni kadang-kadang kata biasa-biasa saja, tapi sebenarnya ini yang paling simple lah. Paling simple, tapi sebenarnya bagi saya ia sangat menarik sebab dia ada banyak variasi. Macam contoh warna hijau ni kita dah biasa nampak. Lepas tu ada yang jenis marble, ada majula, macam-macam lah. Macam-macam kita boleh buat koleksi. Tapi kita nak tahu juga kalau kita menanam ni, kalau kita nak letak kat rumah tu cantik kalau dengan dekorasi, orang kata ada batu-batu sikit. Mungkin Puan Haslin boleh kongsikan dengan penonton WSI Isra hari ni. Paling mudah lah untuk nak kita start kan. Okey, money plant ni sebenarnya dia banyak medium kita boleh guna. Dia boleh guna tanah, dia boleh guna sabut. Saya nak tunjukkan yang paling simple. Macam contoh kadang kita guna air. Macam selalu persoalan yang orang selalu cakap kat saya, nanti nyamuk, and then nanti kita nak uruskan, nak letak ubat jentik-jentik, jadi macam satu beban kan. Tapi sebenarnya benda tu kalau kita tengok iklan pasal jentik-jentik ni 7 hari kita kena cuci. Tapi kalau kita rasa kita macam tak ada masa sangat nak tukar, kita boleh guna cara kita tiru Cik Farid tu lah, cara hidroponik. Hidroponik ni kaedah yang lain lah. Itu yang istimewa dia, hidroponik ni luas. Kita bukan saja boleh guna untuk tanaman dapur, kita boleh guna untuk tanaman hiasan juga. Macam contoh kita buat style macam ni, jadi nyamuk tak masuk lah. Saya letak batu-batu. Sebenarnya kalau kita nak direct terus ke air pun tak ada masalah. Money plant ni salah satu tanaman yang lasak lah. Jadi tak ada masalah untuk kita gunakan air semata-mata. Tapi ini alternatif yang kalau kita paling mudah lah rasanya paling kan? mudah. Macam ni kita je. Ambil daripada ni dan masukkan, orang kata report lah. Tapi untuk money plant ni bila kita nak kerat, kita kena pastikan sendi ni kena pada air sebab dekat sendi-sendi ni akan keluar akar dia. Kalau kita just potong dia punya ni,
kalau memang kalau ada setengah cara dia boleh keluarkan tapi lambat. Dia perlukan sendi ni. Ini saya suka nak tanya. Macam dekat rumah saya sendiri, macam kadang-kadang mak saya tanam, kadang-kadang tak menjadi. Tapi kalau abang saya tanam, kadang-kadang terus jadi, hidup. Ada ke antara faktor tangan subur ke tangan tak subur? Setengah orang mitos je. Selalu orang kata macam tu juga kat saya. Tapi sebenarnya kita jangan putus asa. Kita kena istiqamah mencuba. Kadang-kadang mungkin ada kesilapan dengan cara kita tanam ataupun mungkin kita dah tanam, kita biar je. Kita tak tengok dia punya masalah ke, perletakan ke. Lepas tu kita kena rajin juga buat pembacaan. Lepas tu yang penting itulah jangan putus asa. Kita kena cuba eksperimen dengan pokok-pokok. Ini kita dah kira dah siap dah ni. Ni dah siap lah. Hanya dengan pokok dan juga kita letak sikit batu-batu untuk hiasan. Kalau kita buat banyak-banyak ni lagi lawa kan? Lawa. Okey, macam mana pula Hazlin kalau kita nak mendedahkan kepada anak-anak kita, selain macam kat rumah ni kan kita banyak anak-anak main game ataupun di online, kadang-kadang stres kan. So kita nak ajak mereka untuk dedahkan dengan tanaman ni. Apa antaranya langkah pertama kalau Puan Hazlin sendiri? Langkah pertama kita kena libatkan mereka. Kadang-kadang bila kita berkebun ni kita macam leka tahu. Ada waktu tu kita macam mentang-mentang tu hobi kita, kita semua nak buat sendiri kan. Tapi bila kita ada anak-anak ni, kita kena libatkan mereka. Macam saya ada anak yang umur 5 tahun, memang tengah aktif lah kalau orang kata semua benda dia nak cubit. Jadi kita kena, kalau kita nak bagi arahan pada budak-budak yang sedang membesar ni, orang kata perkembangan awal, orang kata kita kena beri pelajaran mereka sambil bermain. Kita kena bagi diorang join. Macam contoh kita buat dekorasi ni ada dinosaur. Macam contoh anak saya minat dinosaur, Samalah anak kita. Kita tarik perhatian dia. Macam kita cari tanaman yang macam ada rupa-rupa ala dinosaur tu, kita buat kat sini. Lepas tu kita jangan halang dia nak letak mana. Kadang-kadang memang gerap bengkok pokok ni nanti rosak, tapi tak apa, kita bagi dia, nanti lama-lama makin lama dia buat cantik. Okey. Kalau kita lihat dekat depan tu, Puan Haslina adalah letak pokok-pokok dalam pasu dan sebagainya. Bagi Puan Haslina sendiri, kalau mereka nak bercucuk taat nak memulakan ni sebagai hobi dan tak cukup ruang dekat rumah, nak mencantikkan rumah, bagi Puan Haslina macam mana boleh mereka menaikkan sedikit seri dekat dalam rumah tu? Sebab kawan saya baru-baru ni ada pokok, dia beli kain putih, dia balut je pasu tu dah cantik. Kalau Puan Haslina, apa yang Puan Haslina rasa boleh membantu mereka? Dia dah mula-mula nak dapat inspirasi tu. Okey, kalau ruang kecil ni pertama kita kena tengok pencahayaan jugalah, bergantung pada jenis kita nak tanam pokok tu. Ini berbalik macam sains kat sekolah lah. Apa yang penting untuk pokok-pokok. Sekarang baru nak faham betul-betul. Lepas tu kita ada contoh yang terbaik kat sini. Kita boleh tengok kat belakang tu, kita boleh pasang macam apa? Kata wall macam tu kalau ruang kecil kan. So dia boleh letak pokok dekat situ. Kena pilih pemilihan perabot yang sesuai lah dengan tempat kita. Kita tengok tu rumah kita. Contoh satu lagi, kalau kawasan tu mungkin tak berapa nak terang, kita cari pokok yang ada warna yang vibrant sikit lah. Yang macam jangan pilih warna gelap. Macam contoh kirki ni. Kirki ni kalau nama Melayunya macam dengar cantik, nama Melayunya lidah katak, jangan lari. Lidah katak, tapi dia sebenarnya nampak macam lembut, tapi dia sangat mudah di maintain. Dia macam ala-ala pokok lidah juga. Sebab tu dia tak memerlukan banyak sangat air, perlu lembab, setakat lembab je. Lepas tu dia mudah juga membiak. Dia ada macam satu bawang tu, bila dia dah penuh, kita cuma pecahkan je, asingkan dan kita boleh biakkanlah, boleh banyakkan lagi. Okey. Tapi kan kalau kita tengok, pokok memang cantik, tapi mesti ada dia punya kekurangan. Betul ke Cik Farid? Saya dengar pokok-pokok ni kadang-kadang ada yang tak sesuai untuk kita bela kucing ke, ataupun kita ada bayi kecil dekat rumah. Betul, pokok ni dia ada kekurangan dia jugalah. Terima kasih. Macam cakap tadi, pokok ni dia semua kepulauan hampir samalah. Maksudnya dia kena cahaya, baja dan juga tanah itulah untuk membesar. So serta pokok ni dia tak boleh nak terlalu panas sangat. Kadang panas tu yang membuatkan pokok tu tak dapat tumbuh dengan baiklah. Sebagai contoh, kalau kita tunjukkan pokok rosemary ni, pokok salad ni kan. Pokok salad ni, so nampak macam macam boleh tanam kat sini. Boleh. Tapi kenapa? Macam mana boleh tanam? Sebab bila saya tanam tu environment dia sejuk. Tapi memang dia dalam matahari, tapi dia sejuk, bersih dan dia boleh membiak dengan baik. Macam Cik Faris, ada berapa jenis dah sekarang ni? Saya ada banyak jenis. Saya memang fokus pada hidroponik. Set tu saya ada satu greenhouse.
greenhouse kecil lah dekat belakang tu. Walaupun tak besar tapi kecil, tapi cukuplah untuk saya berhobi dan juga ajar orang-orang untuk siapa yang berminat lah benda tu. So salah satu yang saya bawa ni, 2 set yang ni memang ada dalam. Nanti Cik Farid ada 2 student lagi ya. InsyaAllah boleh. Saya setuju dengan yang rosemary tadi tu sebab sejujurnya mak saya pun pernah beli rosemary, tapi itulah saya rasa mungkin dekat dalam rumah pun kadang-kadang haba dekat dalam rumah tu tak membantu dalam orang kata kesuburannya kan. Baik, Encik Farid hari ini nak tunjukkan kita demo macam mana nak tanam apa ya Encik Farid? Okey, hari ni saya demo ni kira pembiakan ni melalui keratan batang lah. So ini kira basic asas. Saya rasa tanaman ni sebenarnya dia kemahiran hidup sebenarnya. Semua orang kena tahu. Kemahiran hidup. Wow. Kemahiran hidup semua orang kena tahu. Semua orang kena tahu. Okay. So yang apa yang saya sediakan ni semua ya tanah lah. Tanah ni tanah dah campur. So tanah campur ni kalau kita nak buat sendiri boleh. Okay. Kalau kita nak beli yang dah ready made pun boleh. Okey, maksudnya dekat dalam tanah ni dah ada nutrien-nutriennya. Yes, nutrien sudah ada yang dah ada, ada yang belum. Tapi saya rekomenkan yang dah ada lah. Okey, mungkin sebelum kita nak petik daun-daun dekat bawah tu, kita terangkan dahulu dekat kepada orang di rumah, dalam tanah ni ada apa, tanah jenis apa yang dilarutkan, dicampurkan sebab biasa larutan ada tanah hitam, tanah hitam, tanah merah sikit, lepas tu ada perlite, ada kokopit. Ada 4 elemen cukuplah untuk dapat media campuran tu baik untuk tumbuhan tanah. Okey, biasanya kita beli asing-asing ataupun sudah dijual? Ada yang jual asing, yang dah siap satu kali pun ada. Ada 6 in 1, 4 in 1, 10 in 1, ikut pada keperluan kita lah dan pada bajet jugalah. So lagi banyak tu lagi tinggilah harganya. Baik, kalau nak lebih senang beli yang dah siap dah siap. Pack. Okey, baik, kita nak petik daun apa ataupun pokok apa dekat hari bawah ni, tu? baik sebenarnya hidroponik ni tanaman sebenarnya mudah je. Kalau saya nak ambil contoh daun perdina ni kan. Daun perdina ni memang boleh guna keratan batang. So bila kita potong aja. Yang ni saya nak ambil cincau. Ni pokok cincau ke? Pokok cincau. Wow. Mesti semua orang tak tahu kan. Cincau ni sebenarnya daripada pokok. Bukannya jeli. Ya, kita selalunya kaitkan cincau dengan jeli-jeli. Kita tahu minum. Biasa famous lah bulan puasa kan. Campuran bandung. Kalau saya nak bau sedikit boleh tak? Dia tak ada bau sangat. Tak ada bau. Tapi bila pegang tu rasa bau cincau tu ada sikit. Okey, baik. 2 pokok ni sahaja ke? Cik, macam nak tanam banyak tak? Banyak ni boleh tu. Okey, yang mana yang boleh ditanam? Kesum ni. Kesum ni Pak. Comel dia kecil. Ni pun boleh daripada keratan batang juga. Kita ambil sikit. Kalau bayam Brazil? Bayam Brazil pun sama. Lagilah senang. Ini kalau orang kata lah, tak siram pun dia hidup. Betul. Hari ni makan bayam. Sewaktu PKP saya rasa bayam Brazil pun viral menjadi tanaman digemari. Memang. Okey, baik. Kita nak mulakan proses pembiakan ya. Yes. Okey. So first kita sediakanlah medium tu dulu. So ni saya ada pasu saya bawa. Okey. So bila kita dah sediakan medium ni, pastikan ada campur semua. So mula-mula tak payah air dulu tak apa. Biar dulu tak payah air dulu. Okey. Sambil-sambil Encik Farid buat tu nak tanya juga, bekas tu adakah bekas itu memainkan peranan dalam kesuburan tanaman kita itu? Betul. Kalau bekas tu bergantung pada saiz pokok lah sebenarnya. Kalau pokok yang kecil, pokok besar, mediumnya besar, okeylah. Tapi kalau pokok yang dah besar, contoh yang cakap bawah tu pokok yang dah besar tu kan. So bila dia nak lagi besar, dia perlukan medium yang besar lah. Okey, baik. Dah berapa lama ya Encik Farid bergiat dalam Kalau lakukan saya bercucuk tanam ni daripada saya kecil lagi lah. Yelah sebab ayah saya pun dia masih pekebun sekarang, dia tanam lah. Cuma dia tanam komersial, tanam sawit lah. Saya tak minat sangat benda-benda macam tu. Saya lebih suka tanam dapur ni. Okey, baik. Jadi yang ni kira minat daripada kecil sebab keluarga pun memang selalu bercucuk tanam lah. Kalau sekarang ni Encik Farid saya tahu memberi kelas juga kan. Betul. Kalau mungkinlah kan orang dekat rumah nak belajar, anak-anak pun nak belajar. Boleh tak anak-anak kecil tu baca ataupun kalaulah tak pergi kelas, macam mana kita boleh memberikan orang kata pendedahan pada anak-anak supaya dia orang pun minat juga nak tanam. Okey, macam saya buat anak saya, bila masa semai tu kan, saya ajak dia sekali semai benih. Walaupun kadang dia terabungkan benih ke apa, tak apa, biar je dia buat benda salah. Macam Aziza kata, anak dia buat apa, biar dia buat. So bila dah buat tu apa semua, kita cakap, okey, yang ni awak punya. Okey, nama anak saya Zafran, saya panggil Apan lah. Okey, ni Apan punya. So hari-hari dia tengok. Nak tengok pokok, nak tengok pokok, nak tengok pokok. Bila dia tengok tu, bila dah makin besar, bila boleh makan pula. So kita jaga dia. Bila sampai besar semua, anak saya tak makan sayur daun, jadi makan sayur daun. Itu antara orang kata trik lah boleh kita gunakan pada anak-anak kita kan. Sebab dia pun rasa happy, ini yang saya tanam, saya nak makan lah yang saya tanam kan. Walaupun dia kecil lagi baru 4 tahun kan, tapi dah tu. Walaupun anak saya 2 tahun tu pun sibuk juga. Abang dia turun, dia pun nak turun, nak buat. Okey, so dah siap lah ni. So bila keratan tadi kita buanglah mana daun-daun yang dah tua tu kan. Yang kita dah buang-buang, kita tak dalam ni, dan kita spray dulu. Dia kena spray.
Okey, baik. Bila cakap pasal spray air ni, biasanya bila kita buat tanaman secara hidroponik ataupun yang seperti yang Cik Farid lakukan, berapa banyak air yang kita perlu siram? Okey, yang terbaik siramannya 2 hari sekali. Tapi yang waktunya pun kena ambil kira juga. Waktu seawal pagi dengan lewat petang. Awal pagi tu bagus sebab apa? Sebab pagi tu nak fotosintesis kan. So dia langsung terbuka. So waktu pagi tu kita siram memang bagus untuk bantu dia pokok tu proses membesar lah. Dia kena cahaya tu dia cepat besar. Okey, dan dalam satu pasu ni sekarang ni ada 1, 2, 3, 4 jenis pokok kan? Ya, betul. Adakah ia sesuai ditanam sebegini? Boleh campur-campur ke? Ini boleh. Secara demo boleh. saja? Saya campur ni memang boleh. Dia boleh membesar semua. So kalau kita nak asingkan, kita boleh asingkan. Sebab asal ni kita report nak bagi dia biak. Bila kita dah biak dah besar sikit, kita asingkan. So dapat banyak. Okey, faham. Jadi tak salah lah kalau dia share rumah di awal itu. Lepas tu baru dia pindah-pindahkan. Okey, baik. Kalau lokasinya pula, Encik Farid? Okey, lokasinya yang paling utama sekali yang saya tekankan bila saya buat kelas ke ataupun beri ajaran cahaya matahari itu paling penting. Cahaya. Bila cahaya tu, cahaya pagi lah yang baik. Daripada pukul 8 tu sampai pukul 11 pagi tu cahaya yang paling baik lah. Bila kalau pokok dapat full day cahaya tu, memang dia boleh tumbuh dengan subur lah. Subur. Lepas tu bila tempat cahaya pula kita kena pastikan janganlah kita macam bau pinang dia tak terlalu panas. Jangan dulu. Kita letak tempat redup dulu 2-3 hari. Kan? Lepas dah buat ni 2-3 hari tempat redup nampak dia dah okey, dah boleh terus tumbuh. Introduce matahari pagi. Okey, yang penting kita kena banyak bersabar. Sebab kena bersabar. Dia kena walaupun dia nampak mudahan tapi dia masih kena menuntut ilmu lah. Kena belajar. Walaupun secara asasnya tanam tu kena matahari, siram, baja, okey, boleh hidup. Tapi tak semua pokok boleh macam tu. Okey, lepas ni kalau Fatin tanam pun akan subur. Bukan setakat abang Fatin yang tanam ya. Itulah saya harap balik ni saya dapat buat satu dan berjaya. Dan Sugi, Cik Farid dan juga penonton, hari ini saya nak bawa pergi Taman Imajinasi. Betul? Betul Puan Hasina. Ini yang akan ditunjukkan oleh Puan Hasina di mana dekorasi yang menggunakan bahan-bahan yang dekat rumah je. Ya, macam contoh kayu ni saya dapat daripada sungai. Asalnya letak kat akuarium. Sekarang akuarium pun dah ke mana. Jadi kita boleh jangan ambil buang. lah. Kita ambil, kita jangan buang. Jadi dia jadi salah satu sebenarnya sumber kompos juga sebab ni separuh reput. Jadi dia akan bila pokok ni besar dia pun akan macam pelan-pelan mereput juga jadi macam satu kompos kat situ. Orang cakap lagi reput kayu tu lagi cantik. Lagi cantik. Lepas tu dia akan tinggal sikit-sikit lah sisa-sisa dia kan. Ini kita gunakan saiz bekas yang besar ini dan kita masukkan berapa jenis tanaman boleh? Saya masukkan dalam 4 jenis tanaman. Sansevieria jenis bird nest. Dia membulatlah, dia bukan meninggi kan. Yang ini Fittonia. Ni Sigenium. Ni pun jenis Fittonia juga. Ada banyak jenis. Asalnya daripada Amerika Selatan. Bila kita nak satukan pokok ni, pastikan dia ada ciri-ciri yang dia boleh hidup bersama. Macam contoh, mereka semua sukakan kelembapan. Cuma ada satu Fittonia ni kadang orang anggap macam susah nak bela. Tapi sebenarnya dia tak perlukan banyak sangat cahaya. Dia cukup cahaya dalam rumah je. Tapi dia perlukan kelembapan berpanjangan lah. Tapi tak boleh terlalu basah. Nanti dia rosak akar dia. So kita akan campurkan semua tanaman ni dalam satu. Tapi kan Puan Hasina, kalau kita letak tanaman ni dalam rumah kan, kadang-kadang kita pakai aircon kan. Tak menjejaskan dia punya pertumbuhan ke kering ke? Aircon tu dia akan macam dia akan mengeringkan lagi lah, tapi sebenarnya kita boleh letak jauh lah daripada tempat yang dia jatuh tempat utama aircon tu flow kan. Kita letak tempat yang jauh sikit lah. Macam lampu pun kalau setengah orang gunakan lampu untuk bagi pencahayaan, kita tak boleh dekat sangat, kena ada jarak yang bersesuaian. Okey. Dan kita nak tahu jugalah kalau kita nak buat ni untuk macam saya yang mungkin baru nak cuba kan, tips untuk kita kekal terus committed dengan kita punya penjagaan ni. Satu, kita kena tengok dia sebagai satu terapi. Kalau kita rasa macam pokok tu rosak ke apa ke, kita jangan macam rasa leceh lah, tapi kita rawat dia macam kita rawat orang yang sakit, orang yang kita sayang sakit, macam kita bela dia jugalah kan. Jadi kita macam rasa happy walaupun macam mana keadaan dia. Satu lagi, macam bila kita nak buat hiasan macam ni, kita tak semestinya perlu jadi seorang yang profesional nak hias. Betul. Macam contoh, saya bagi hiasan yang simple hari ni. Kenapa saya namakan dia Taman Imajinasi? Sebab contoh saya nak rasa taman ni macam kita bayangkan, contoh kalau kat laut kita akan banyakkan macam siput-siput semua, tapi sekarang saya nak imajinasi macam keadaan di mana kita hidup dalam
persekitaran kehijauan yang aman damai, jauh daripada kesibukan kan. Terapi lah untuk kita. Satu terapi. So sambil tu kita membayangkan perkara tu. Kita jangan stres sangat nak susun macam tu kan. Macam penonton di rumah tu mungkin nak tahu macam mana nak tahu banyak lagi berkenaan dengan tanaman ni. Puan Hasli berkongsikan Instagram. Okey, Instagram saya Teratak Molek. Simpelnya. Nanti boleh pergi sana, Puan Nasrin boleh tunjuk-tunjuk ajar sikit lah. Okey, Sugi, ada apa-apa nak dikongsikan lagi? Bukan saya nak kongsikan Fatin, tapi Encik Farid nak kongsikan bersama kita tips lah kalau baru nak bermula kan. Mungkin Encik Farid, saya nak tanya kalau saya nak tanya 5 pokok yang boleh kita mulakan untuk simpan dekat dalam rumah. Lima pokok lah. Ya. Okey, sebenarnya bukan 5, lebih dari 5 pun ada sebenarnya. Okey. Tapi tak apa, kita bagi 5 untuk awalan. Kita bagi banyak sangat nanti kan banyak punya ya, pening. So bagi 5. So bagi yang 5 ni yang biasa kita guna pakai biasa saya letak rumah boleh guna parsley. Okey. Parsley tu memang dia boleh hidup dalam rumah. Dia cahaya minima. Air pun dia boleh hidup. Yes. Lepas tu daun sop. Daun sop pun boleh, daun ketumbar. Daun sop dan ketumbar. Rosemary pun boleh. Dan juga mint. Mint ni paling senang lah. Sebab mint ni dia letak tepi tingkap ada cairan pun dah cukup. Lepas tu kita nak buat air teh senang ke. Petik, basuh, buat air. Okey, baik. Dan Encik Farid akan mengadakan satu kelas tak lama lagi. Mungkin boleh kongsikan di mana dan bila dan bagaimana mereka boleh menghubungi Encik Farid. Okey, sebab sejak daripada PKP ni kan, sebelum ni saya buat kelas secara offline lah, orang datang tempat kan. So bila dah PKP ni tak boleh nak berkumpul apa. Betul. So saya ambil inisiatif untuk buat secara online lah. So secara online ni kita guna platform Zoom lah. So bila kelas saya ni saya ajar daripada A to Z berkenaan tanaman pokok, bukan hidroponik, pokok, penjagaan pokok. So saya akan live daripada greenhouse saya sendiri. Saya akan tunjuk showcase apa yang saya buat. So semua akan tahulah apa. Sebenarnya tak ada tips, tak ada apa-apa tips yang rahsia pun. Nak berkongsi ilmu lah. Semuanya sama aja. Kalau berkaitan tanaman yang macam tu pun ni semua lebih kurang sama aja. Kena ada cahaya, baja dengan air. Tu kalau satu sebenarnya hidroponik ini semudah ABC. ABC je. Air, baja, cahaya. Cukup. InsyaAllah boleh. Kalau macam ni, set macam ni, kira set yang paling mudah lah. Sebab orang tak boleh nak siram hari. Kita weekdays kerja. Kadang balik awal pagi, tengah malam baru balik kan. So tak ada masa kan. So dengan tanaman macam ni, ada tangki air apa semua. So kita boleh tahu seminggu sekali cukuplah. Asal ada air cukup. Okey, kalau kita lihat set ni memang orang kata nampaklah canggih sedikit dengan water pump ni. Kalau tak boleh guna botol mineral tadi Encik Farid katakan. Botol mineral macam nak lebih kecil macam ni apa semua. Tapi yang penting kena mulakan. Okey, baik. Dan kelas dia adalah pada 26 Disember. Boleh tengok kat saya punya IG ataupun dalam Facebook. Okey, My Kebun Hydro. Kat situ adalah detail-detailnya semua. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Farid dan juga Puan Hasli. Banyak yang dikongsikan hari ini, banyak memberikan saya sendiri motivasi dan inspirasi. Saya harapkan Fatin pun dah dapat inspirasi lah nak bercucuk tanam lepas ni. Okey, dan anda di rumah kami berharap anda telah menikmati apa jua yang dikongsikan. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. WHR Extra kembali dalam segmen tajaan dan saya bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Hai Atira, sihat? Alhamdulillah, cantik sihat. Cantik Atira hari ini. Okey, kabarnya ada Fatin. sesuatu yang menarik nak dikongsi Kak Atira. Silakan. Okey, terima kasih Fatin. Fatin pun cantik hari ini, serba hijau, ikut tema daun-daun kan. Okey, Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu atau ucapkan. Okey Fatin, sebenarnya Atira kan, kalau datang Wanita Hari Ini cukup teruja nak bersiaran. Lebih-lebih lagi bila habis je kita bersiaran, pasti banyak caller kami terima Fatin. Sebab yang mana tengok Wanita Hari Ini pasti call yang cakap, saya memang dah amalkan dah jamu jelita ni. Dia kata lama dah amalkan, suka sangat produk-produk jamu jelita sebab selain harga murah, orang cakap apa harga berpatutan, produk ni pun berkesan untuk diamalkan. Jadi saya percaya ramai yang mana belum mencuba, kena cuba produk jamu jelita ni. Lebih-lebih lagi produk puak putih mulus ni yang tak kira ramai yang dah amalkan dan cukup berpuas hati. Kehebatannya bukan orang kata apa, bukan rahsia lagi. Yang mana puak putih mulus ni berharga cuma RM38.90 saja. Cukup murah tapi ramai yang dah amalkan. Yang mana ada masalah jerawat, yang mana ada masalah jeragat, alhamdulillah orang kata apa, jawab pun dah tak banyak macam dulu, dah mengecut. Yang mana jeragat pun dah tak ada lagi penuh dekat muka, dah semakin pudar. Dan ramai juga sebenarnya yang masih tertanya-tanya sama ada produk ini boleh diamalkan oleh ibu mengandung, ibu menyusu. Sebenarnya saya nak sarankan boleh amalkan, tak ada masalah sebab dalam puak putih mulus ni kami memformulasikan hanya menggunakan buah-buahan semula jadi. Dan yang paling penting sebenarnya kehebatan puak putih mulus ni, yang mana anda ada masalah orang kata apa, yang dah menopause ni pasti tahu anda akan ada masalah kulit yang
dah mengendur, kulit yang cepat berkedut dan naik jeragat dan sebagainya. Jadi anda boleh minum Pewark Putih Mulus ni sebab dalam ni mengandungi ramuan astaxanthin, yang mana kalau nak tahu sebenarnya astaxanthin ni merupakan sejenis antioksidan yang fatin dari karotenoid yang kebaikannya selain lindung kulit dari radikal bebas, yang ni juga sebenarnya dia baik, mempunyai kebaikan untuk kesihatan kita sebab astaxanthin ni walaupun kita nampak dia just orang kata apa bukan satu benda yang agak familiar dengan orang, tapi mengandungi kebaikan seperti nama ibu kandung vitamin C, ada vitamin E, ada juga coenzim Q10 yang mana kebaikannya selain saja baik untuk penjagaan kulit secara menyeluruh, tapi untuk tubuh badan pun baik. Dan yang paling penting dalam Pewark Putih Mulus ni tinggi dengan vitamin C dan ada juga buah-buahan seperti yang Tetra DVT. Anda boleh lihat kita menggunakan ekstrak tomato, ekstrak acerola cherry yang kebaikannya ramai yang anda amalkan dan cukup berpuas hati dengan kehebatannya. Lebih lagi yang ada masalah kulit. Jadi anda boleh follow IG Jamu Jelita, hashtagkan Jamu Jelita Testimoni dan tengok sendiri berapa ramai yang dah amalkan dan cukup berpuas hati. Repeat order beli Pewark Putih Mulus ni sebab ramai yang ada masalah kulit, baik lelaki dan wanita, dah amalkan dan cukup berpuas hati apabila kulit dah bertambah, orang kata berseri, dah tak payah lagi nak pakai makeup tebal-tebal, nak cover celah dah tak perlu. Anda amalkan saja Pewark Putih Mulus ni, selain berharga cuma RM38.90, kehebatannya menyeliputi secara keseluruhan, yang mana untuk kulit dan juga untuk tubuh badan, dan yang paling penting rasa blackcurrant yang sangat sedap, boleh diamalkan lelaki dan wanita, lebih-lebih lagi lelaki yang ada masalah kulit, yang mana yang selalu terdedah dengan cahaya sinaran UV yang menyebabkan kulit anda mengalami kekusaman kulit wajah yang bermasalah. Anda boleh dapatkan produk Pewark Putih Mulus ni dan cuba rasa sendiri kehebatan produk ni. Okey, itu produk Pearl White Putih Mulus. Dan Betul. seterusnya, Tira? Okey, seterusnya kita dah jaga dalaman dengan mengamalkan Pewark Putih Mulus. Kita ada produk secara penjagaan secara luaran, iaitu produk Putih Mulus, set Putih Mulus. Yang ini adalah produk yang sekotak berharga RM55.90. Ada 3 produk Fatin. Dalamnya ada sabun Sri Wajah. Sabun Sri Wajah ni selalu juga ada kongsikan di wanita hari ini. Produk ini membersih secara mendalam sehingga ke dalam lapisan pori yang mana ada masalah, selalu ada whitehead, ada blackhead dan juga ada masalah kulit kekusaman dengan masalah makeup yang kadang-kadang kita bersihkan pun masih lagi ada kesan sorekan yang tak habis, dengan masalah kulit berminyak. Anda boleh cuba sabun Sri Wajah ni. Dan yang paling penting ada juga Putih Jelita BB Silky Day Cream. Yang ni krim pelindung UV, sangat sesuai untuk anda yang selalu bekerja di luar. Anda boleh pakai sebagai krim siang dan nak jadikan foundation, yang mana tak nak pakai makeup tebal-tebal, kalau boleh tak nak pakai foundation banyak sangat, boleh pakai Putih Jelita BB Silky Day Cream ni. Tekstur dia sangat gebu, warna dia pink tapi sesuai untuk semua jenis warna kulit. Dan yang ketiga Fatin, ada juga Putih Salju Night Cream. Ini krim malam yang bertindak untuk merawat masalah kulit. Dan ingin anda tekankan kepada anda tak perlu risau, produk ini tidak mengandungi bahan terlarang yang boleh menyebabkan kulit menggelupas, boleh menyebabkan kulit menipis, tidak mempunyai bahan terlarang. Anda boleh pakai tanpa was-was, dan produk ini jika anda pakai, ia menyeliputi sehingga ke dalam lapisan epidermis. Sebab setengah produk kalau kita pakai di kulit luar sahaja, bila kita stop, kulit kita akan back to normal. Jadi Putih Salju Night Cream ni anda boleh pakai tanpa was-was sebab kita menggunakan rumusan membahan yang tidak berbahaya. Jadi anda boleh pakai tanpa was-was, dan paling penting produk ini berharga RM55.90 satu set. Turut boleh dapati secara berasingan. Anda boleh lihat di depan. Jadi anda boleh pakai untuk campur dengan produk rutin harian anda, tak ada masalah sebab dia bukan sekadar produk penjagaan luaran tetapi boleh digunakan sebagai produk untuk orang kata apa merawat masalah kulit anda. Okey, yang terakhir tu yang biru-biru tu. Okey, yang biru-biru tu Pine Talks. Okey, ini adalah produk terbaru dari Jamu Jelita di bawah rangkaian Pearl White. Yang mana dah amalkan Pearl White mesti tahu ini adalah salah satu rangkaian yang cukup famous di bawah Jamu Jelita dan cukup laku. Dan Pearl White Pine Talks mempunyai kebaikan sama seperti Pearl White Fiber, yang mana penggunaannya sebelum makan bantu mengenyangkan dan selepas makan bantu menyingkirkan sisa makanan, toksin dalam badan. Dan juga yang paling penting selepas amalkan Pearl White Pine Talks ni, anda akan rasa perut tu dah tak tegang, perut rasa lega, badan rasa ringan. Dan yang paling penting bila kita lega perut semua tak ada masalah, rutin harian lebih lancar. Dan itu yang paling penting sebab yang paling penting juga sebenarnya kita beli ni free shaker berharga cuma RM38.90. Menarik. Dan secara ringkasnya Fatin, atau percaya mesti orang tanya kat mana nak beli. Boleh terus layari www.jombai.my ataupun boleh terus hubungi Atira di 013-3535-753. Dan ingin anda kongsikan secara ringkasnya buat anda yang ada masalah kulit, anda masih mencari-cari produk apa yang bersesuai untuk anda amalkan, anda boleh dapatkan Pewark Putih Mulus berharga RM38.90. Dan juga produk seterusnya kita ada set Putih Mulus berharga RM55.90 lengkap dengan 3 produk. Ada sabun, ada Putih Jelita BB Silky Day Cream, krim siang, Putih Salju Night Cream, krim malam, dan juga boleh dapati secara berasingan. Serta yang terakhir Pewark Pine Talks, minuman fiber yang sesuai untuk diamalkan oleh lelaki dan wanita. Dan ketiga produk ini boleh juga didapati secara diskaun dengan belian di toko
toko jamu ataupun hubungi nombor yang tertera di kaca TV. Okey, menarik sekali semua jenis pemampu bilik. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Atira atas perkongsian itu nanti. Baik penonton, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bersama dengan Sugi. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan kami ada sesuatu yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Lagu Cinta Kita Dua terus trending di media sosial. 6 lagi pasangan penyanyi telah membuat persembahan di minggu ketiga. Teruskan menonton episod keempat lagu Cinta Kita yang dihoskan oleh Eli Mazlin dan Azwan Ali, juga juri cinta Hail Husaini, Mas Idayu dan Ajai pada 6 Disember Ahad jam 9 malam di TV3. Kongsi pendapat anda di media sosial dengan menggunakan tanda pagar #Lagu Cinta Kita Dua. Okey, dan hari ini kita harapkan segala perkongsian kita mengenai topik tanaman dalam rumah ni memberi inspirasi, semangat baru dan juga keyakinan anda untuk terus bercocok tanam di rumah. Tapi sebelum tu Sugi, tadi saya ada kongsikan ini taman imajinasi kan. Tapi saya ada rumah. Okey, saya tak lengkap kalau nak beriminasi tak ada rumah. Okey, comel je rumah dia. Okey, dan dah barulah orang kata lengkap. Okey, nampak tak rumah dia? Okey, rumah dia kecil sangat. Jadi kita letak kat sini. Dan sebelum Fatin kongsikan apakah topik pada hari Isnin, Fatin saya ada satu confession nak buat. Apa tu? Di mana tauge ni saya tak tanam, mak saya yang tanam. Jadi awaklah pemenang cabaran tauge itu. Baik. Okey, boleh angkat balik tak? Sebab penonton nak tengok. Nak cakap thank you lah kat mak saya sebab saya tak sempat nak tanam. Okey, dan hari Isnin kita akan bawakan sesuatu yang lebih menarik, iaitu siapa lebih serba boleh, lelaki atau wanita? Saya rasa wanita sebab banyak kali saya ada dengar orang kata wanita lebih bagus dalam multitasking. Apa pun, jumpa lagi hari Isnin. Jadi jaga diri, terus jaga SOP dan juga jarak fizikal anda. Jumpa lagi hari Isnin. Terima kasih. Bye. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya.